أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الفاسقون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan saudara saya, tuan-tuan imam, muazzin kita, saf kepimpinan surau, pengurusinya serta seluruh kepimpinan barisan ahli jawatan kuasa, dan tidak lupa kepada tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada pagi ini kita dapat bertemu dalam keadaan pertemuan di dalam bulan yang diridai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan keampunan. Jadi sebagai hamba kita berada di dalam bulan ini, maka kita kena mempergiat dan melipat gandakan ibadah kita, walaupun pada bulan-bulan yang lain sememangnya telah pun kita beribadah. Kerana Allah jadikan kita wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Allah letakkan kepada kita dan disusunnya bulan-bulan ini dengan begitu teratur. Sebelum datangnya Ramadan, datangnya bulan Sya'ban. Sebelum datang Sya'ban, adanya Rajab. Ketiga-tiga bulan ini kebiasaannya kita akan kaitkan untuk bertemu dengan Ramadan. Dalam bulan Rajab, kita surau masjid kebiasaannya kita akan menyambut dan mengadakan majlis memperingati peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang mana Allah firmankan dalam Al-Quran. Kita pun dengar ayatnya seperti mana yang dibacakan tadi. Dan pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, kalau kita boleh ambil sedikit pada awal pagi ini, bila mana Allah SWT sebutkan di situ Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya, iaitu Nabi Muhammad SAW pada malam hari. Kenapa tak dibawa waktu siang supaya kita boleh melihat pemandangan yang begitu cantik? Tapi Allah bawa pada waktu malam, ada sebabnya. Kerana perjalanan bertemu dengan Allah adalah perjalanan ibadah. Kita bergerak pada hari ini buat segala urusan amal kebajikan, segala ibadah, semuanya itu nak menuju kepada Allah dalam keadaan hamba yang bersyukur. Maka dalam perjalanan Nabi ini juga adalah perjalanan ibadah. Sebab itu dibawanya pada waktu malam. Dan dibawanya pada waktu malam itu tidak daripada disko ke disko, pub ke pub, tetapi dibawanya daripada masjid ke masjid. Nak menggambarkan kita sesibuk mana sekalipun urusan duniawi kita, maka kita kena memperuntukkan sebahagian daripada ruang yang diberi oleh Allah itu untuk beribadah. Dan sesibuk mana pun, jangan sampai waktu malam kita penuhi ruang kita dengan gerak kerja sehingga kan kita tidak beribadah. Kerana Allah tunjukkan perjalanan Nabi itu satu ibadah. Dan perjalanan ini Allah tunjukkan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Satu perjalanan yang jauh, dibawa sehingga naik sampai kepada Sidratul Muntaha. Perjalanan ini dibawa turunnya apa? Dibawa turunnya perintah solat.
Kalau sebahagian daripada masyarakat menganggap perintah itu satu bebanan, tetapi pada baginda Nabi SAW, dia merupakan satu kemuliaan dan satu penghormatan yang diberikan kepada baginda, maka dibawanya perintah solat. Jadi bulan Rajab nak tunjukkan pentingnya solat dan diambilnya pada waktu malam, nak gambarkan waktu malam ini ada khususnya ibadah-ibadah yang mesti diberikan penumpuan. Bila datang Syaban, maka pada bulan Syaban itu juga kita buat amalan-amalan kita. Sebab apa? Pada bulan Syaban ini orang katakan di pertengahannya, pertengahan tahun. Sebab tu adanya nisbu Syaban di sana untuk kita membuat penilaian diri kita. Kira mana kita merasakan penilaian diri kita, yang kita nilaikan pada Syaban itu, kita merasakan buku catatan kita itu kekurangan dari segi amalan, maka Allah kurniakan Ramadan satu bulan yang mana boleh melipat gandakan amalan-amalan kita kalaulah kita merasakan diri kita ini serba kekurangan, lebih-lebih lagi dari segi amal ibadah. Maka sebab itulah dengan datangnya Ramadan, maka kita kena buat amalan kita selaku hamba yang merasakan serba kekurangan. Tetapi ramai juga di kalangan kita yang merasakan dia serba kecukupan. Sedangkan kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut di awal-awal penurunan ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, suruh Nabi baca. Semua kita tahu Nabi gagal, Nabi sukar, Nabi susah nak membaca kerana Nabi ni ummi. Kenapa Allah memilih Nabi ini sebagai seorang manusia yang ummi untuk dilantik menjadi Rasul? Ada asbab dan hikmahnya. Bila mana disuruh Nabi membaca, Nabi tak boleh baca, tapi disuruh lagi sampai 3 kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Baru Nabi boleh baca. Sebab apa? Nak tunjukkan bahawa dalam kehidupan kita, kalau kita buat itu kerana Allah, dengan nama Allah, maka Allah akan mempermudahkan urusan kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah yang menciptakan manusia ini daripada segumpal darah. Darah ini pula asal datangnya itu berasal daripada air mani. Air mani ini kalau jatuh ke bumi, ayam pun tak sudi, itik pun tak sudu. Tetapi air mani itulah tumpah dalam rahim seorang wanita, terbentuk menjadi janin, akhirnya lahir ke manusia, yang mana dulu kita nampak macam hinanya air mani ini. Jatuh ke bumi, ayam tak suka, jatuh ke bumi, itik pun tak suka. Tetapi bila jatuh di dalam rahim seorang wanita, terbentuk menjadi manusia, al-insan, jatuh dalam rahim manusia, lahir ke dunia, inilah manusia yang Allah iktiraf. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bagi tahu kepada malaikat, aku nak lantik pemimpin khalifah di atas muka bumi. Sedangkan banding manusia dengan malaikat, malaikat lebih awal Allah jadikan. Tapi kenapa dan mengapa Allah masih lagi mengangkat manusia menjadi khalifah di atas muka bumi? Sebab Allah nak berikan pengiktirafan. Lalu Allah bagi tahu kepada Nabi SAW melalui firman yang awal kita dengar. Allah sebut di penghujung ayat yang kelima itu, Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar manusia sesuatu yang tidak tahu kepada dia tahu. Dulu kita tak tahu nak guna handphone, telefon, pondok telefon kat kampung, nenek-nenek kita, makcik kita yang jenis pusing tu, tak reti nak pusing pun. Tambah nak bagi handphone macam hari ni iPhone, tambah pula kalau nak bagi suruh pacak macam ni buat rakaman, lagi tak reti. Tetapi hari ini manusia makin canggih dengan teknologi yang ada.
Kita berfikir hebatnya kecanggihan yang ada, tetapi kita gagal nak tingkatkan sedikit pemikiran kita. Hebatnya Allah yang mencipta manusia sehingga boleh menghasilkan teknologi. Allah yang mengajar semuanya. Allamal insana ma lam ya'lam. Tapi kata Allah, manusia ni tuan-tuan, Allah nyata dalam Al-Quran, kalla innal insana la yatqa. Manusia ini jenisnya melampaui batas. Jenis melampau sungguh manusia ni. Bagi betih nak paha, bagi buah kurma nak makan KFC. Contohlah contoh. Tapi bukan makan KFC itu melampau. Saja sebut tu sebab ini hari saya tu memusing Kuala Lumpur nak bersahur dengan anak-anak. Last sekali rupanya memang Allah dah tentukan sahur saya di Balakong. Tahun lepas datang juga Ramadan, dapat juga makan mi goreng kedai mamak. Rupanya tahun ni kedai mamak tak bagi buka 24 jam. Tapi alhamdulillah rezeki Allah yang jamin, Allah yang tentukan. Maka bersahurlah saya di kedai KK pada pagi ini. Alhamdulillah, selamat kita. Nak tunjukkan bahawa manusia ini melampaui batas. Kenapa? Kerana kata Allah, kalla innal insana la yatqa ar-ra'ahu istaqdar. Manusia ini melampaui batas kerana dia merasakan dirinya cukup, dah lengkap dah. Sebab itu hari ini kita lihat, biarpun tarawih itu berjalan, imamnya membaca ayat berkumandang melalui pembesar suara, ramai lagi manusia-manusia yang masih lagi membuang waktu berada di hadapan televisyen mereka. Sayang nak meninggalkan, orang katakan, tontonan-tontonan mereka, sinetron-sinetron mereka, sedangkan yang berlaku di Masjid Surau yang berdekatan mereka lebih berharga daripada apa yang mereka sedang tonton waktu itu. Mereka sayang nak tinggalkan keduniaan, walhal yang dijalankan di Masjid Surau bersama dengan jamaah-jamaah yang ada nilainya lebih besar daripada apa yang dicari. Sebab dia rasakan dirinya sudah cukup. Ini yang berlaku kepada masyarakat kita. Itu sebabnya Allah mengajar Nabi kita. Kalau Allah mengajar Nabi ni tuan-tuan, daripada manusia yang kita kata ummi, tak boleh membaca, akhirnya boleh menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang disegani oleh lawan dan juga kawan. Tapi biarpun Nabi sebegitu, tidak pernah dalam sejarah sirah yang kita temui Nabi mendabik dada kepada pembesar-pembesar Quraisy. Wahai pembesar Quraisy, kamu lihat aku. Dulu kamu tahu aku ni tak boleh membaca. Kamu pun kata aku ni ya manusia yang tak pandai. Tetapi hari ini aku menjadi seorang Rasul yang boleh membawa kemajuan. Tidak pernah berlaku. Sebab Nabi, dia menyantuni masyarakat itu dengan kaedah yang diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini kadang-kadang kita merasakan yang kita ini orang Islam. Ya, orang Islam. Saya kata kadang kalau kita kena tengok balik Islam kita atau mukminnya atau muslimnya kita pun belum tentu muslim. Rukun Islam yang disebut oleh Syekh Mutawalli, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dia sebut apa? Dia kata rukun Islam ada 5. Ada 5 rukun Islam. Syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Ini rukun Islam yang 5. Kalau ada kelima-lima ni cantiklah, kancang-cac tangan. Tapi dia kata rukun Muslim ni ada 2 je. Tapi sayangnya kalau 2 yang rukun Muslim ini pun tidak ada pada diri manusia, tak payah dia mengaku engkau Islam, kau Muslim lah, buat malu je. Rukun Islam kita dah sebut 5, syahadah, puasa, ya, syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Rukun Islam, haji ini ada masanya dia tidak menjadi kewajipan kepada orang Islam. Kira mana orang Islam itu tidak ada kemampuan. Istita'ah, tak ada. Tak ada kemampuan duit ringgit, tak ada kemampuan kenderaan nak pergi, tak ada kemampuan daripada kesihatan, tak boleh dia nak pergi buat haji, maka gugur pada diri dia. Tak perlu, tak berdosa pun. Rukun Islam berzakat.
Memang wajib orang Islam bayar zakat, tapi kalau dia sendiri pun tergolong dalam golongan fuqara wal masakin, golongan fakir dan miskin, macam mana nak bayar zakat? Dia pula terima zakat, tak wajib, tak berdosa pada dia sebab dia tak mampu. Puasa ni semua orang kena puasa, wajib. Bila datangnya bulan Ramadan, wajib berpuasa, ya. Kenapa? Umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW puasanya sebulan Ramadan. Kalau puasa pada zaman-zaman yang dahulu, sebab itu Allah sebut di sana, ya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya, seperti mana orang yang terdahulu daripada kamu. Sebab Nabi Adam alaihi salam dia pun berpuasa setelah mana dia bertemu semula dengan Siti Hawa, sekian lama berpisah, berjumpa balik, maka atas dasar kesyukuran dia kepada Allah, dipertemukan kembali pasangan dia, maka dia berpuasa, tanda syukur. Nabi Daud alaihi salam berpuasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari. Nabi Musa alaihi salam pun berpuasa, tetapi bila zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah fardukan puasa itu selama genap 1 bulan. Ini yang disuruh. Namun sedemikian, tidak menjadi kesalahan bila ada umat Islam yang tak berpuasa. Kenapa? Kerana gugurnya puasa itu pada diri dia apabila dia tergolong di kalangan golongan yang tidak ada kemampuan. Dia orang tua, dia ni bekerja susah sangat, memang sukar betul, maka ketika itu dia boleh tidak berpuasa. Dengan syarat dia kena bayarlah fidyah, ya, kena ganti bayar fidyah balik. Tapi nak tunjukkan gugurnya ketika itu. Tetapi solat, kamu sakit kena solat, kamu sihat kena solat, kamu rakyat kena solat, kamu raja-raja pemimpin negara kena solat, kamu orang kaya kena solat, kamu orang miskin kena solat, kamu lelaki solat, wanita wajib solat. Tidak ada orang katakan excuse dalam bab solat. Apatah lagi dalam bersyahadah. Cukup dengan sekali bersyahadah maka kita menjadi Islam, kita menjadi Muslim. Tapi nak jadi Muslim kena bersyahadah dan kena solat. Tetapi hari ini kita boleh melihat manusia salah tanggapannya, tidak faham yang tentang agama. Mereka sanggup berpuasa tetapi mereka tidak sanggup solat. Walhal Nabi mengingatkan dalam hadis, baginda bezanya antara orang Islam dengan orang bukan Islam adalah dilihat pada solat. Yang solat iaitu Muslim, Islam. Yang tak solat itu bukan Islam. Kerana apa? Orang kafir juga berpuasa tapi mereka tidak solat. Apa bezanya mereka dengan kita? Kalau kita berpuasa, mereka berpuasa, tetapi kita tak solat, mereka pun tak solat. Tak ada bezanya. Sebab tu orang Islam perlu solat. Dalam memahami konteks ini tuan-tuan, maka kita kena menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita. Sebab tu Jumaat yang lepas, kalau kita ingat balik, khutbah Jumaat menyentuh tentang bagaimana kepentingan tadabbur. Kepentingan tadabbur dalam Al-Quran ini bukan sekadar tilawah, bukan sekadar membaca, tetapi dia kena mentadabbur ayat itu, memahami kehendak ayat lalu diterjemahkan dalam kehidupan. Ayat yang biasanya bila datang Ramadan yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini kalau kita dengar, kita kata oh kena puasa, dah wajib puasa. Memanglah ini dalil wajib puasa. Tetapi nak gambarkan kepada kita, kita puasa ni sebenarnya apa yang kita nak. Ada di kalangan kaum ibu, dia berpuasa tahun ini, dia kata bang tahun ni insya-Allah saya cuba sedaya upaya, tak nak tinggal. Kalau Allah bagi saya full, tidak ada ABC tahun ni, saya dapat full, alhamdulillah. Tapi abang kena bagilah sesuatu. Apa dia? Tukar langsir baru, tukar kapet baru, tukar sofa baru. Ada anak-anak, ayah saya akan puasa tahun ni lengkap, syarat sehari RM10. Bulan ni 30 hari tu, 300 duit raya untuk dia. Dah nampak dah 300. Kalau kita meletakkan standard kita nak duit macam tu, baru standard kita dengan budak-budak.
Kita puasa ni Allah dah bagi tahu dah apa yang akan kita cari dan apa yang Allah akan kurniakan, iaitu Allah akan kurniakan taqwa, takharrub ila Allah, hampirkan diri kepada Allah. Namun demikian dalam ayat suci Al-Quran ini, khususnya ayat puasa, apa yang disebut oleh Al-Imam As-Sayuti, Imam Sayuti sebut mana-mana ayat suci Al-Quran yang Allah menjanjikan sesuatu, tiba-tiba sebelum kepada kalimah janji yang Allah janjikan itu, ada kalimah di hadapannya la'al, mudah-mudahan, semoga, harap-harap, dia macam itu. Maka kata Imam As-Sayuti, apabila ada ayat sedemikian, nak tunjukkan kepada kita janji yang Allah janjikan kepada itu Allah akan beri, tetapi bukanlah semudah. Kita kena berusaha, berikhtiar sedaya upaya untuk mendapatkannya. Hari ini kalau kita merujuk kepada puasa, Allah sebut di sana la'allakum tattaqun, beroleh, semoga beroleh takwa, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Maksudnya nak dapat takwa yang Allah janji ni, kita kena usaha dengan sedaya upaya. Apa usaha yang kita buat? Kalau sekadar kita berpuasa dengan kita mengosongkan perut kita, ramai orang boleh buat. Di hospital yang terlantar di atas katil, yang tenat pun mengosongkan perut mereka untuk berpuasa. Tetapi untuk apa? Untuk buat operation selepas pada itu. Ramai di kalangan wanita-wanita kita, ibu-ibu kita, ni bukan sini punya cerita, ni di Afrika Selatan. Ibu-ibu kita berapa ramai yang mereka sanggup berpuasa sebab apa? Nak mengempeskan perut mereka supaya mereka boleh pakai baju kebaya dan baju kebaru. Berapa ramai di kalangan abang-abang kita juga yang berpuasa sebab apa? Isteri kata, bang turun sikit perut mucik bang tu, PJK bang tu. Allah, jalan dengan abang, orang tak nampak, saya nampak perut abang je. Puasalah sikit. Dia puasa sebab nak kuruskan badan. Kita puasa nak cari takwa. Tapi bila nak cari takwa, Allah suruh kita usahakan. Apa usaha yang mesti kita buat? Iaitu selain daripada kita mengosongkan perut kita daripada dimasuki makanan secara fizikal, makanan jasmani, maka kita kena penuhkan jiwa kita dengan makanan rohani. Apa makanan rohaninya? Waktu berpuasa ini, maka kita kena banyakkan membaca Al-Quran. Tak kiralah tadarus ke, ya, mentadabbur Al-Quran ke, atau apa juga, ya. Yang penting Al-Quran menjadi teman hidup kita. Bila kita mentadabbur ayat-ayat ini, baru kita faham, oh rupanya ini yang dikendaki oleh agama. Itu sebabnya Al-Quran kena jadi teman hidup kita. Bila mana kita menjadikan Al-Quran teman hidup kita, seperti mana yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Nabi sebut apa? Nabi sebut Iqra'ul Quran. Nabi suruh kita baca Quran. Kenapa Nabi suruh kita baca Al-Quran? Kerana kata baginda Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Quran, dia menjadikan Al-Quran ini sebagai temannya, maka orang yang membaca Al-Quran ini pada yaumul qiyamah, kata baginda Nabi, dia akan datang mensyafa'atul, syafaatkan siapa? Syafaatis sahabah, mensyafaatkan sahabat dia, orang yang menjadikan dia sebagai teman. Bangun pagi belum tengok muka kawan-kawan lain, dia tengok Al-Quran. Belum lagi bercakap dengan sesiapa, dia bercakap dulu dengan membaca Al-Quran. Belum lagi dia mendengar bisikan-bisikan teman-teman tentang peristiwa yang berlaku semalam yang dia ketinggalan, dia mendengar dulu alunan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka Al-Quran seolah-olah menjadi kharib, kawan dia. Maka Al-Quran akan datang menemani dia. Ketika mana? Ketika mana tidak ada pertolongan lain, Al-Quran akan datang memberikan syafaat. Duduk dalam kubur, tuan-tuan, isteri yang kita sayang, dia takkan tidur dengan kita. Tulis wasiat di situ, Tuan Imam, kalau saya mati, ruang lahat lebarkan sikit. Buat tempat bantal tu besar sikit, kerana bila saya mati, isteri akan tidur sebelah teman saya. Kami dah janji, I love you, you love me.
Suami mati, isteri mati sama je. Isteri mati, suami lagi tak nak teman, dia duk nampak dah nung yang baru nak sampai. Jadi semua ini kita kena buat persiapan, kerana kita akan tinggal bersendirian di lubang kubur. Anak tidak menemani kita, isteri tidak menemani kita, teman-teman tidak menemani kita. Maka yang akan menemani kita amalan kita dan Al-Quran. Maka sebab itu jadikan Al-Quran itu sebagai teman hidup kita, sebab dia akan membantu kita pada yaumul qiyamah. Apabila kita duduk bersendirian di akhirat besok pun, ketika mana tidak ada pertolongan lain, maka Al-Quran akan membantu kita selain daripada Nabi datang memberikan syafaat. Tapi kadang-kadang kita hari ni, tuan-tuan, saya kuliah subuh bulan Ramadan ni ya, setiap Sabtu Ahad. Bila kita pergi perjalanan kuliah subuh awal, kita keluar pukul 4 pagi, keluar dah. Pukul 4 pagi dah ada dah orang duk kayuh basikal. Kayu basikal, geng berbasikal ni. Tak apalah, kayu basikal, berbasikal ni bukannya satu perkara yang orang kata salah pun, sekira mana pakaiannya itu memenuhi pakaian ciri-ciri Islam. Tapi masalahnya dia ikut jalan ulu yam yang saya jalan belakang, jalan naik bukit tu. Kereta saya, kereta memanglah kereta buruk, kereta lama, saga. Tapi saga-saga pun ceramah sampai ke Johor, sampai ke Perlis, sampai juga. Dalam keadaan saga kita panjat bukit Uliyam tu, saga tu kalau bercakap dia menjerit, kau bubuhlah kuasa kuda yang power sikit, pakai minyak pelicin yang hebat sikit, aku tak larat dia bawa engkau dah ni. Tapi kawan berbasikal selamat je kayuh. Boleh kayuh, alhamdulillah, bagus, bertenaga. Kalau betullah kita memiliki tenaga yang banyak kurniaan Allah, kenapa kita tidak memperuntukkan sebahagian sedikit daripada tenaga itu untuk kita membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kamu boleh kayuh basikal, kenapa bulan Ramadan kamu tak boleh baca Quran? Ini yang kadang-kadang kita, orang kata gagalnya kita nak buat perbandingan. Kalau itu kita boleh buat, kenapa yang ini tak boleh buat? Sebab tu Islam nak ajarkan kepada kita. Kalau Nabi sebut tadi, Allah sebut tadi kepada baginda Nabi SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhanmu. Allah mempermudahkan. Maka bila kita nak buat urusan sesuatu yang baik, kita mulakan dengan bismillah, Allah akan permudahkan. Walaupun kita baca Al-Quran tidak lancar, tapi dengan niat nak cari redha Allah, maka kita mulakan membuka Al-Quran dengan baca bismillah, dengan niat mencari redha Allah. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudahkan amalan kita. Sebab tu kalau kita lihat Al-Quran, Allah turunkan ayat mula-mula Iqra'. Tapi buka Al-Quran tak ada surah Iqra' di hadapan. Yang adanya mana? Yang adanya di hadapan itu adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ni apa? Kalau mengikut apa yang disebut oleh Ibn Arabi, dia sebut surah Al-Fatihah itu adalah ibu kepada Al-Quran. Ibu kepada Al-Quran. Ibu kepada surah Fatihah itu adalah basmalah. Bismillah itu adalah ibu kepada surah Fatihah. Kalau Fatihah tadi ibu kepada Al-Quran, tetapi ibu kepada Fatihah ini adalah bismillah. Ibu kepada bismillah ini, kata Ibn Arabi, dia kata ibu kepada bismillah itu adalah huruf ba. Huruf ba. Sebab tu bila kita buka Al-Quran, huruf apa yang pertama? Huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Ba. Huruf yang akhir dalam Al-Quran sin, iaitu minal jinnati wan nas, sin di ujung. Tapi nak tunjukkan, iaitu ibu bagi bismillah itu huruf ba. Huruf ba itu pula ibu baginya adalah bermula daripada titik. Daripada titik inilah kalam Allah mulakan, yang Allah sebut di sana. Allah mengajar manusia dengan khalam, bermula dengan ba. Kenapa? Sebab bila kita mula menulis, diletaknya pena itu dia akan jadi titik dulu, baru kita bermula. Ulama-ulama dia buat kajian, tetapi kajiannya itu tidak
menyimpang daripada kembali kepada Allah. Jadi kita hari ini sebab tu kena hati-hati dalam kita membaca sesuatu, mengamalkan sesuatu. Amallah sesuatu yang maksur, yang datangnya daripada Nabi SAW. Dalam perkara ini sebab tu kita kena tengok balik. Dalam Ramadan ni kadang-kadang tuan-tuan banyak hadis Nabi, tapi kita orang katakan buat tak endah, kita buat macam tak peduli saja. Dalam Jumaat baru ni ketika mana saya baca khutbah, walaupun tak ada dalam teks khutbah, kita tambah, kita khatib. Kita khatib, kita tambah mana yang boleh tambah, kita kurang mana yang boleh dikurangkan. Ya, kadang-kadang yang ada dalam teks tu pun tuan-tuan bukannya semuanya perlu baca pun. Dan teks khutbah ni pun kadang-kadang tengok dulu. Saya dalam bulan lepas ada satu masjid tu memang saya terkena betul. Kita pula sampai tu terus duduk sekejap je semayang sunat, dia pun suruh naik dah. Tak apalah, silap kita sebab kita sampai terlewat. Naik atas rupanya teks khutbah dia bercelaru. Muka surat 1, lepas muka surat 1 patut 2, dak muka surat 5. Agak-agak lah sikit hampa nak bagi teks kat ustaz pun, cek lah dulu susunan dia. Tak, dia pun berterabu. Kita pun dah kelang, waktu tu pun nak selap menyelak, lain pada letak teks, kita khutbah ajalah. Itu caranya. Dalam khutbah yang lalu, bagaimana disebut di situ mentadabbur Al-Quran. Kalau kita mentadabbur Al-Quran, kita lihat balik ayat suci Al-Quran ni tuan-tuan. Al-Quran yang ada pada kita, di rumah kita, di dalam diri kita, dalam surah masjid kita. Kalau kita buka Al-Quran, ayat yang menceritakan tentang puasa berapa banyak? 4 ayat. 4 ayat. 4 ayat inilah yang orang sibuk tarik telinga, piat telinga anak, kau tak puasa. Tapi yang tak semayang kita tak tarik telinga. Perintah suruh puasa, ayatnya menyebut tentang puasa 4 ayat dalam Al-Quran. Tapi kalau kita melihat tentang kepentingan solat, perintah solat, kewajipan solat, 106 ayat ada. Sebab itu pada bulan Rajab, Nabi tunjukkan dulu, aku naik bawa turun satu benda yang sangat penting, solat. Bila datang Ramadan, solat itu ada. Sebab itu Nabi didik para sahabat bagaimana? Nabi sebut nak mengimarahkan Ramadan yang akan datang, maka kena memperbanyakkan solat. Nak banyak macam mana? Solat fardu 5 je, takkan nak bubuh sampai 6 waktu, 7 waktu. Tak, benda yang dah qat'i 5 waktu 5. Tetapi tambahkan solat itu bagaimana? Ditambahkan dengan solat sunat. Solat sunat rawatib ada, tambahkan. Tapi kita nak tunjukkan bila mana datangnya Ramadan, ayat tentang solat 106 ayat. Sebab itu kita sebutkan kepada jamaah-jamaah yang duduk di rumah, yang dapat dengar suara pada pagi ini, bukalah minda ada, berlapang dadalah mendengar bahawa pentingnya solat. Maka kita latih diri kita dengan kita datang solat di masjid, di surau, solat sunat tarawih. Kenapa? Kita ni orang tak kuat. Banding kita dengan Pak Imam, kita dengan Pak Imam, siapa kuat? Pak Imam lah kuat. Tiap-tiap malam dia datang, lepas baca Fatihah, waladdallin, amin, kita baru bismillahirrahmanirrahim. Dia pula baca ayat, baca surah alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu kalau baca ayat lazim. Lazim tempat saya lah, tapi kalau lazim tempat tuan-tuan saya tak tahu lah. Sirat ya, surah Al-Baqarah itu ayat lazim tuan-tuan, mana saya tahu ya. Tapi maksudnya Pak Imam lepas Fatihah dia sambung dengan surah. Kita lepas amin baru baca Fatihah. Dia tiap-tiap malam boleh, kita takkan tak boleh. Dan kalau kita merasa kuat, bermaksud apa? Bermaksud kita boleh menghidupkan malam dengan ibadah. Sedangkan Nabi SAW beri satu metodologi, satu kaedah yang mudah, dan Allah berikan kelebihan untuk memperkasakan diri kita, jiwa kita dengan manusia yang dianggap sebagai manusia yang mukmin, muttaqin, manusia yang menghidupkan malam. Iaitu waktu malam kita solat sunat, buat solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat hajat. Sunat apa lagi? Sunat tasbih, baca Quran pula lagi. Kalau boleh buat tiap-tiap malam tuan-tuan,
cantik, tip-top. Tak mampu kita, ya, bukan kita lah, tak mampu saya. Sedap-sedap hati cakap kita, tuan-tuan kata, macam dia pula. Kami buat, ustaz yang tak mampu buat. Macam saya tak mampu nak buat, tuan-tuan. Tak mampu nak buat. Macam pagi ni sudah melila pusing Kuala Lumpur, pusing sampai lala cari dekat mana kita nak bersahur ni. Lala sekali depan kedai KK Pekan Balakong. Tak apalah. Jadi di mana solat tahajudnya? Di mana baca Qurannya? Di mana solat tasbihnya? Di mana solat hajatnya? Tak sempat nak buat pun. Tetapi oleh kerana malam tadi kita bersama dengan imam, sempat solat tarawih dengan imam. Tak banyak pun, imam buat 8. Tempat saya lah, sini saya tak tahu. Buat 8. Imam mula mengangkat takbir Allahu Akbar, kita ikut dengan imam. Sehinggalah imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Salam apa? Salam solat sunat witir. Imam bangun lah, selesai witir, nak pergilah minum air sikit, kita pun bangun dapat imam selesai. Maka kata baginda Nabi SAW, siapa yang dapat bersama dengan imam dari mula sehingga akhir salam imam itu, Allah catatkan bagi diri dia akan ganjaran pahala seperti mana dia menghidupkan sepanjang malam dengan ibadah. Semacam kita baca Quran, kita tak sempat nak bangun, dengar-dengar muazzin dah mula dah duk baca tarhim dah. Nak masuk subuh dah. Bangun kelang kabut, nak semayang sunat kan, cari periuk makan dulu, cari air dulu. Jadi semayang tak sempat, tapi tetap dapat pahala seperti mana dia semayang sunat sebab malam tadi. Sebab itu kita anjurkan, kalau boleh Ramadan ini datang penuhkan masjid surau, masuk penuhkan saf yang ada. Dulu waktu saf renggang-renggang kita marah, sekarang saf dah boleh penuh, hampa tak nak penuh pula. Pelik betul lah. Tapi ni cerita di Afrika Selatan lah. Sini insya-Allah nak kita gambarkan bahawa kita kena kembali semula, ya, buat balik amalan kita. Kerana apa? Kerana kita ni hamba. Kita tak tahu bila kita hidup dan bila kita akan mati. Jadi kita duk sangka tak apalah, kita akan mula pecut gear kita setelah mana masuknya 10 yang terakhir. Belum tentu, tuan-tuan, belum tentu. Di tempat saya dah ramai dah, wanita pun meninggal, lelaki pun meninggal dalam bulan Ramadan. Rupanya tak sempat pun penghujung Ramadan, tak sempat pun nak cari Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Kita pun belum tentu. Tengok nampak macam sihat, rupa-rupanya dengar-dengar besok kata, loh, balik daripada kuliah subuh kat Balakong, itu kuliah terakhir dia kan meninggal. Meninggal dah rupanya. Siapa tahu? Sebab tu dalam konteks ini kita kena beramal untuk mempergiatkan diri kita dengan amalan, kerana amalan itulah yang akan bersama dengan kita di alam kubur. Kerana yang kita tinggalkan ini belum tentu menjadi hak kita. Kita dah nampak dah ni, selepas 20 hari bulan semua kaya belaka. 10k keluar, 10k keluar. Duk nampak dah, nampak 10k keluar, belum tentu. Baru 19 hari bulan mati kita. Rupanya duit tu bukan kita punya, isteri kita yang dapat. Jadi janda kaya dia. Kita duduk dalam kubur, dia dapat jalan dengan suami baru. Isteri meninggal, dapat kat kita 10,000. Isteri duduk seorang diri, kita peluk bini baru dengan duit dia, duit kita sekali. Rupanya bukan kita punya duit tu. Maka sebab itu dalam hal ini, ibadah itu yang akan menemani kita. Tapi dalam kita beribadah, harap-harapnya kita jangan sampai orang katakan memperlekehkan ataupun memulau teman-teman kita yang tidak bersama dengan kita. Sebab ayat yang selalu saya ingatkan, iaitu dalam Ramadan ni lagi lah, kita baca Al-Hakumut Takasur, ya, Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Allah sebut di sana bahawa kemegahan, kebanggaan boleh membawa kepada kebinasaan. Kebinasaan itu sampai lubang kubur. Kita ni yang binasa ni sebab bangga. Yang tadi Allah sebut, kalla innal insana la yatqa ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Iaitu orang yang merasa bangga sebab apa? Dia rasa dia cukup dah, aku dah cukup, tak payah. Aku tak pergi sembahyang tarawih dengan jamaah pun tak rugi. Aku tak pergi bersama dengan mereka pun setakat tak makan morel, kat rumah aku lauk banyak.
Kita makan bukan kita cari kenyang, kita cari barakah. Makan sahur tuan-tuan bukan nak cari kenyang, kita nak cari barakah. Kalau kenyang ni tuan-tuan makan 4-5 pinggan pun, besok pukul 2 petang Allah datangkan perasaan lapar. Lapar balik. Sebab yang mendatangkan kekenyangan Allah, yang mendatangkan rasa lapar tu Allah. Makan sedikit pun kalau Allah beri rasa kenyang, kenyang dia. Tengok ya. Maka sebab tu kita kena faham bahawa yang kita buat ini adalah cari redha Allah. Tapi bila kita berhadapan dengan golongan yang orang katakan lemah, golongan yang masih lagi belum mendapat hidayah Allah, jangan kita pinggirkan mereka. Ini kalau kita lihat bagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW sendiri. Ya, selalu saya sebut, kalau kita tengok dalam sejarah ni ada seorang sahabat Nabi. Ni sahabat Nabi ni bukan sahabat yang tak pernah jumpa Nabi. Walaupun dia hidup zaman Nabi, macam Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dia hidup zaman Rasulullah, tapi dia tak sempat berjumpa Rasulullah. Tetapi ada seorang manusia ni, ya, Nu'man. Ya. Nu'man ni hidup zaman Nabi, duduk berkeliaran di sekitar Nabi. Nu'man ini seorang pelawak, tapi dia bukan Johan Maharaja Lawak. Dia seorang pelawak yang rajin buat Nabi tersenyum dengan dia buat orang katakan kelakar dia tu, Nabi tersenyum. Sebab tu Nabi pernah sebut kepada para sahabat, Nu'man ini akan masuk syurga dalam keadaan dia tersenyum. Nabi sebut. Dia ni walaupun sahabat Nabi, rajin perkenal Nabi pun sama juga dia ni. Dia pernah order makanan daripada pasar, so hantar rumah Nabi. Hantar bagi kat Nabi. Orang bawa makanan tu pergi ke Nabi, dia pun pergi sama tunggu sana. Oh, dia kata makanan dah sampai dah, Rasulullah mari kita makan. Makan Rasulullah pun makan semua. Lepas makan dia kata, Rasulullah bayar. Rasulullah kata aku pula kena bayar. Dah makan kena bayar. Dia perkenal Nabi, tapi Nabi ni dah faham dah memang Nu'man ni perangai dia macam tu. Nabi terhibur walaupun macam tu. Tapi satu tabiat dia, Nu'man ni dia suka minum arak. Nabi tidak ada kompromi dengan orang buat maksiat. Baik macam mana pun tidak ada kompromi. Apabila Nu'man ni minum arak, Nabi ambil tindakan, Nabi sebat dia. Sebat berkali-kali, dapat tangkap sebat. Sampai pernah Nabi ambil kasut pukul Nu'man. Tapi tak berkesan juga, tetap juga dia duduk minum arak. Jadi bila Rasulullah rasa marah di situ, sebab dalam bab hukum Nabi tidak berkompromi. Nabi sebut kepada para sahabat ketika itu, kira mana Nu'man ini ditangkap lagi dengan dia minum arak, maka bunuhlah dia. Saidina Umar mendengar. Bila Saidina Umar dengar, dia buat pentafsiran. Bila mana Nu'man ini ditangkap boleh dibunuh, bermaksud hak dia dalam Islam dah tak ada. Maksudnya dia dah terkeluar pada Islam. Lalu kata Saidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, kata Saidina Umar, laknatlah Allah ke atas Nu'man. Nabi dengar pula percakapan Saidina Umar. Lalu apa kata kata baginda kepada Saidina Umar Khattab? Dia kata, jangan kamu melaknat ke atas Nu'man. Biarpun dia melakukan dosa ini, iaitu dosa minum arak ini dosa besar, tetapi dosa-dosa besar yang dilakukan tidaklah menghalang dia daripada mengasihi dan mencintai Allah. Maka dia tetap juga ada hak untuk mendapat syurga. Di situ keluarnya hukum yang dibacakan oleh Syekh Hasan Al-Basri ketika mana dia berhadapan dengan muridnya Wasil bin Atha. Iaitu siapa yang ada keimanan dalam diri dia, biarpun dia melakukan dosa-dosa besar, berzina, minum arak, berjudi, bunuh orang, tetapi selagi dia tidak syirik kepada Allah, maka dia layak untuk mendapat syurga. Walaupun sebelum daripada itu masuk dulu dalam neraka, baru dikeluarkan masuk syurga. Tapi hak mendapat syurga tetap ada. Jadi kita tak tahu teman-teman kita yang ada sekitar kita, walaupun mereka tidak bersama dengan kita, mungkin mereka buat ibadah tempat lain. Walaupun mereka tak bersama dengan kita, mungkin mereka juga masih lagi mengakui yang Islam agama mereka. Dan maka jangan kita ketepikan mereka. Doa kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, kita harap masuklah mereka bersama di situ, untuk mereka datang bersama-sama dengan kita dalam
melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita simpulkan bahawa tuan-tuan, hidup kita hendaklah kita menjadikan Al-Quran sebagai teman. Kerana bila kita menjadikan Al-Quran sebagai teman dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan pun selalu dengar disebutkan di sana bahawa syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan bukan kitab biasa, bukan kitab yang cuma sekadar dibaca kemudian diselitkan di dalam rak rumah kita, surau kita, masjid kita. Al-Quran bukan sebuah kitab yang hanya layak dijadikan bahan hantaran dalam peminangan dan pernikahan, tetapi Al-Quran ini wadusturuna. Al-Quran ini perlembagaan kita, ikutan kita. Baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, terbentuk diri menjadi orang yang berkualiti dalam kehidupan. Baca surah Luqman, kita akan jumpa banyak ayat disebut di sana. Ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya, wahai anakku, wahai anakku, la tusyrik billah, ya bunayya aqamus salah. Jumpa banyak ayat tentang mendidik anak dalam surah Luqman. Kita buka Al-Quran, kita akan jumpa ayat disebutkan di sana apa? Bahawasanya jangan kamu berkata kepada ibu. Allah larang kita. Maksudnya apa? Al-Quran nak bentuk kita menjadi anak yang beradab, anak yang orang katakan tidak tergolong sebagai anak yang derhaka kepada ibu bapa. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Allah sebut dalam surah yang lain. Supaya apa? Kita terbimbing. Jangan duduk dalam situasi yang boleh membinasakan diri kita. Duduk dalam masyarakat, Allah sebut di sana. Allah sebut apa? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolong ke arah kebaikan. Tengok apa ni? Dia orang ni ramai dekat surau An-Nur ni buat apa ni? Dengan periuk-periuk wadah, pergi-pergi tengok. Oh, rupanya Pak Imam, Abang Lias pakat dia kacau bubur Asyura. Kita pergi kacau semua. Tolong kacau. Tengok ini dah nak masak ni. Kita pun cabut, naik motor balik. Kenapa balik? Saya tak mau tunggu sampai habis, takut sekali lagi dia kata saya pun nak semangkuk. Balik ya. Kalau dia orang nak bagi betul-betul, dia pergi cari. Dia ni si Polan dia duduk blok mana, nombor rumah apa. Tadi dia main kata jom kita pergi hantar. Tu kalau rezeki kita sampai, tuan-tuan. Jangan bimbanglah. Yang penting kita nak jadi orang yang berkhidmat dalam masyarakat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi kena faham, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Al-Quran juga mendidik kita supaya jangan membantu menyokong ke arah kemaksiatan. Pak Imam baca dalam solat tarawih, lakum dinukum waliyadin, surah Al-Kafirun. Allah ceritakan di sana, kamu ni wahai orang kafir, kamu agama kamu, aku agama kamu. Aku, masing-masing kita ada gap yang tersendiri, kita punya pegangan tersendiri. Jangan kita main masuk aja. Semuanya dah ada dalam Al-Quran. Sebab itulah akhirnya kita temui ayat yang menyebutkan di sana, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Allah sebut di sana, pada hari ini aku sempurna dah. Agama kamu ni aku dah sempurna, tak ada kecacatan. Semuanya dah lengkap, komplit. Agama kamu bagi kamu, dan aku cukupkan nikmat kepadamu. Nikmat yang ada ni Allah dah cukupkan dah untuk kita. Cuma kadang-kadang perlu usaha cari sikit lah. Ada juga yang Allah beri kepada kita, kita tak usaha, Allah beri juga. Allah beri sebab Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah tutup di sana, wa raditu lakumul Islam madinah. Aku redha Islam menjadi agama kamu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, apa juga yang diperintahkan di dalam agama kita selain daripada Ramadan ini berpuasa, maka kita lakukanlah juga, ya, walaupun tak disebut secara khusus.
bulan Ramadan ni kena semayang itu semayang ini tapi sebagai hamba yang bersyukur, maka lakukanlah ibadah dalam mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi peringatan buat diri saya, ahli keluarga saya dan juga seluruh yang hadir untuk kita sampaikan kepada teman-teman kita yang lain bahawa Ramadan ini satu peluang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita abaikan, lebih-lebih lagi pada 10 malam yang terakhir. 10 malam terakhir inilah kadang-kadang ibu-ibu kita sibuk dengan kuih samprit buah hulunya, ya, kuih suci dalam debunya, ya. Dulu batang buruk, sekarang panggil suci dalam debu, ya. Tak apalah tukar nama pun, yang penting jangan tukar agama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, fahamkan kami ya Allah dengan agamamu. Permudahkanlah ya Allah bagi diri kami dalam melaksanakan segala tuntutan agamamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah amalan kami sebagai amalan yang diterimamu ya Allah. Doa kami sebagai doa di kalangan hamba yang kau perkenankan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sesungguhnya kami yakin benar yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengakhirkan hayatnya dengan kalimah la ilaha illallah daqalal jannah, dikurniakan syurga. Maka kami merayu kepadamu ya Allah pada pagi yang mulia ini, pada bulan yang dipenuhi dengan keberkatanmu ya Allah. Jadikanlah diri kami, kedua ibu ayah kami ya Allah, ahli keluarga kami, anak-anak kami, isteri kami, saudara mara kami, teman-teman kami, guru-guru kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat sama ada yang berada di negara kami maupun di serata dunia. Jadikan kami dan juga mereka sebagai hamba-Mu yang dikurniakan kelancaran lidah dan bibir, agar kami dapat melafazkan kalimah syahadah ketika mana hembusan nafas kami yang terakhir, lalu dikurniakan kepada kami nikmat syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, temukan kami ya Allah pada bulan yang mulia ini dengan malam Lailatul Qadar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.